Adat bersendi hukum, hukum bersendi kitabullah. Dipangkas tak patah, dicantas tak regah, dipijak tak mati, dicabut tak lari. Begitu indah dengan adat budaya. Aku terima nikah Nur Niloufar binti Muhammad Nur. Ceritakan padaku cerita yang terdahulu, kisah cinta yang pernah kau tahu, sempurna selalu pada kau dan aku. Ceritakan semua cerita kita cinta bersama, kisah terindah pernah ku rasa selama pernah jantungku bernyawa. Berdua hanya kau dan aku. Andai ini hanya mimpi, tinggalkan ku begini, biar terus ku lena sampai kau tiba. Andai ku hanya bermimpi, biar aku begini sampai ketemu lagi aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ustazah Husnurita binti Aris dan rakan-rakan sekalian. Kami merupakan kumpulan yang kelima akan membentangkan adat resam perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu, Cina dan India di Malaysia. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan terlebih dahulu. Ahli yang pertama, Faiz Adli. Yang kedua, Nur Adisha Hana. Yang ketiga, Nur Izrin Syazmin. Yang keempat, saya, Nur Azli. Yang kelima, Dia Nur Syahira. Dan yang terakhir, Nur Fatin Syazwiana. Dengan kali ini, kami akan membentangkan pengenalan, isu permasalahan, objektif kajian, debatan dan perbincangan kajian, cadangan penyelesaian dan rumusan kajian. Untuk pengenalan, saya akan menjelaskan definisi etika dan definisi adat. Definisi etika mempunyai kata ethos yang berasal daripada bahasa Greek yang bermaksud perbuatan yang baik dan bermoral. Ia telah wujud sejak zaman pro-kolonial yang membawa nilai etika dalam bentuk cara berpakaian, percakapan, pergaulan dan pentadbiran pada zaman kolonial sebelum hasil variasi kedua-dua generasi yang diterima oleh masyarakat pasca kolonial. Dalam erti kata lain, etika merupakan salah satu tingkah laku seseorang yang baik dalam kehidupan masyarakat. Untuk definisi adat pula, adat merupakan salah satu peraturan sosial yang menjadi amalan turun-temurun dalam sesebuah masyarakat. Kata adat dipinjam daripada bahasa Arab iaitu adah yang bermakna kepada kebiasaan. Adat ini telah membentuk satu identiti dan personaliti bagi sesuatu kaum dan bangsa, terutamanya bagi negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dalam erti kata lain, adat merupakan salah satu peraturan yang diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang isu permasalahan satu, iaitu adat resam perkahwinan semakin dilupakan seiring dengan peredaran zaman. Jadi hal ini demikian kerana perkahwinan secara moden sangat mudah dan hanya perlu mengeluarkan wang yang mencukupi untuk memastikan majlis perkahwinan dapat berjalan dengan lancar. Masyarakat kini juga mengamalkan cara hidup yang lebih moden dan mereka tidak mampu menyediakan tenaga dan masa yang lama untuk mengerjakannya sendiri. Masyarakat kini secara subjektifnya merupakan golongan yang terdiri daripada profesional dan berkejaya. Kebanyakan mereka menyerahkan persiapan majlis perkahwinan sepenuhnya kepada pihak tertentu seperti penyediaan makanan, dan kelengkapan perkahwinan ini disebabkan oleh faktor kekangan masa dan memerlukan tenaga kerja yang banyak
untuk menguruskannya. Segelintir kumpulan juga berpendapat bahawa perkahwinan secara tradisional sudah ketinggalan zaman. Ada adat yang tidak praktikal langsung untuk diamalkan lagi. Antaranya seperti membayatul. Amalan ini dikatakan hanya menyusahkan pihak pengantin lelaki dan kebarangkaliannya berasal daripada keluarga yang sederhana. Selain itu, amalan ini juga mampu menjadi punca pada terbatalnya suatu perjanjian yang telah diadakan. Sesetengah orang juga mengatakan bahawa amalan ini jika terus diamalkan seolah-olah menunjukkan perbezaan status yang boleh mengaibkan pihak pengantin yang perlu membayatul tersebut. Selain itu, pengaruh dari budaya luar, terutamanya budaya barat, merupakan faktor utama yang menyebabkan golongan muda masa kini melupakan dan tidak mengamalkan adat resam. Masyarakat Melayu sememangnya begitu mudah menerima perubahan tanpa menyedari perubahan yang terlalu drastik boleh memberi kesan terhadap keaslian budaya sendiri. Kemerosotan adat resam Melayu dan percampuran dengan budaya popular dan budaya asing kerana pengetahuan yang cetek tentang adat sendiri, simbol, falsafah dan makna sesuatu adat. Ramai yang mula menganggap adat istiadat lama sebagai kolot dan tidak mengikut trend. Apabila generasi muda tidak mengendahkan hal ehwal adat, suatu amalan akan dilakukan tanpa pemahaman dan mula dicampur adukkan dengan budaya lain. Kerana merasakan ianya sesuai dengan diri mereka, malah budaya asing yang adaptasi juga tidaklah difahamkan secara jelas dan mendalam tentang asal-usulnya dan pengamalnya yang asal atau apakah ia tidak bercanggah dengan hukum Islam. Walaupun perubahan itu perlu, tetapi jika tidak berhati-hati dalam penerimaan perubahan tersebut, nilai budaya Melayu yang sejati akan tercemar dan hilang di telan zaman. Kita beralih pula kepada isu permasalahan yang kedua. Isu masalah kita yang kedua adalah masyarakat kurang pendedahan tentang adat perkahwinan ataupun tradisi perkahwinan di Malaysia. Jadi, kenapa isu-isu seperti ini timbul sedangkan masyarakat Malaysia sangat menitik beratkan tentang adat-adat dan tradisi kaum yang ada. Ini kerana kurang pendedahan dan pengalaman yang diterapkan sejak kecil lagi. Sebenarnya, ibu bapa perlu mendedahkan anak-anak dengan pengalaman perkahwinan. Sebagai contoh, menghadiri majlis perkahwinan saudara mara tak kira bangsa Malaysia, China ataupun India. Seperti yang kita tahu, ibu bapa pada masa kini sangatlah berkerjaya. Namun, mereka seperti tiada masa untuk menghadiri majlis perkahwinan kerana pada masa tersebut, mereka sibuk melakukan kerja mereka ataupun berasa untuk menghadiri majlis perkahwinan itu adalah suatu perkara yang membuang masa. Walau bagaimanapun, sebenarnya ia adalah satu pengalaman untuk anak-anak daripada mereka kecil lagi untuk mengetahui adat-adat kita yang ada di Malaysia ini. Tak kira apa sahaja jenis perkahwinan ataupun jenis majlis yang diadakan oleh pihak pengantin tersebut. Bukan itu sahaja, sebagai contoh lain, pada zaman dahulu kita diterapkan dengan nilai-nilai bergotong royong suatu majlis perkahwinan, bersama-sama melakukan aktiviti sebelum majlis dipercarakan. Jadi kita dapat berkumpul dengan keluarga kita, juga kita punya saudara yang lain dan kawan-kawan kita. Oleh itu, jika kita terlibat dalam aktiviti ini, tradisi yang kita lakukan akan sentiasa diamalkan ataupun diikut untuk generasi akan datang. Tambahan pula, tradisi yang amat terkenal di kalangan masyarakat Melayu sewaktu majlis perkahwinan adalah dipanggil merewang. Merewang ini adalah suatu aktiviti yang dilakukan sebelum majlis berlangsung, iaitu memasak, mengemas dan juga membantu satu sama lain bagi menyiapkan majlis itu bersama-sama. Kita dapat lihat daripada sini, kita dapat menambah ilmu ataupun mengeratkan silaturahim. Namun, pada masa kini, masyarakat lebih ingin mengambil jalan yang mudah, iaitu menempah hikmat catering untuk digunakan suatu majlis perkahwinan. Sebenarnya, perkara seperti ini menyebabkan kita kurang untuk bergaul dengan saudara mara kita. Kemudian, menggunakan hikmat catering juga boleh memerlukan kos yang sangat tinggi. Jadi, sebenarnya kita mengikuti tradisi ataupun mengamalkan ajaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita, semuanya ada sebab dan juga yang memudahkan kita.
Selain daripada faktor ibu bapa yang memberi kurang pendedahan terhadap adat ataupun tradisi yang ada di masyarakat Malaysia ini adalah golongan muda yang tidak begitu arif tentang adat perkahwinan. Sebagai contoh, pasangan pengantin pada masa kini adalah pasangan pengantin yang moden yang tidak mengikut adat ataupun tradisi yang dilakukan oleh ibu bapa mereka ataupun nenek moyang mereka. Sebagai contoh, mereka lebih mengikuti trend semasa ataupun majlis perkahwinan yang moden seperti memberikan cendera hati ataupun door gift, barang-barang yang berharga ataupun bernilai tinggi. Ini kerana mereka terikut-ikut dengan pengaruh media sosial yang dibawa oleh para artis di negara kita yang berlumba-lumba untuk memberikan cendera hati yang mahal pada majlis persandingan mereka. Walau bagaimanapun, pada zaman nenek moyang kita dulu, kita hanya memberikan bunga telur yang dibungkus dengan surat khabar untuk dibagikan sebagai cendera hati kepada tetamu. Jelas dilihat, tradisi kita sangat mudah dan menambahkan sesebuah adat Melayu yang semakin pupus di telan zaman. Yang terakhir sekali, dengan adanya zaman moden, tidak kira masyarakat Melayu, Cina atau India, lebih mudah terpengaruh dengan masyarakat luas seperti masyarakat Barat. Oleh demikian, mereka lebih tertarik untuk membuat majlis perkahwinan seperti masyarakat Barat untuk mengikuti trend semasa. Maka dengan peredaran waktu, anak-anak muda turut akan hilang pendedahan tentang adat resam ataupun majlis tradisi yang diadakan atau yang diamalkan sejak dulu lagi. Seperti yang kita tahu, adat resam kita perlu dilihat sebagai suatu perkara yang berharga dalam kehidupan kita, supaya tradisi ataupun adat resam ini tidak hilang di telan zaman. Generasi muda haruslah mengambil tahu tentang adat-adat yang berada di Malaysia ini, supaya kita dapat membezakan kepelbagaian masyarakat dalam negara kita. Yang terakhir ialah isu masalah yang ketiga. Seperti yang kita ketahui, gaya kehidupan dalam dunia moden ni sebenarnya sedikit sebanyak mempengaruhi budaya, sikap dan pemikiran masyarakat di negara kita, khususnya golongan muda lah pada masa kini. Tak terkecuali juga dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu pada masa kini. Sebagai contohnya, cara pemakaian mempelai maupun upacara perkahwinan yang diadakan semakin berbeza dengan adat dan budaya perkahwinan tradisi pada masa dahulu. Walaupun sesetengah masyarakat di negara kita ada yang mengekalkan dan mengamalkan budaya perkahwinan tradisi, namun sebahagiannya ni lebih cenderung untuk memilih gaya yang lebih moden disebabkan oleh peredaran masa dan kebanyakannya mengandungi unsur-unsur barat lah. Jadi antara unsur-unsur budaya barat yang dapat kita lihat pada masa kini ialah majlis resepsi, kad jemputan, parti bujang, balin jambangan bunga dan juga sebagainya. Yang pertama ialah balin jambangan bunga. Seperti yang kita ketahui lah, balin jambangan bunga ni merupakan salah satu budaya yang diamalkan oleh masyarakat barat pada masa kini. Mengikut kepercayaan orang barat, balin jambangan bunga ni, mereka percaya bahawa apabila jambangan bunga yang digunakan oleh pengantin perempuan dilemparkan kepada kawan-kawannya yang menunggu di belakang, individu perempuan yang berjaya menangkap jambangan bunga itu akan melangsungkan perkahwinannya pula selepas itu. Budaya ini sebenarnya telah menyebabkan masyarakat di negara kita, khususnya golongan muda lah, pada masa kini gemar mengamalkan budaya balin jambangan bunga semasa hari perkahwinan mereka. Perkara ini berlaku sebab oleh pasangan muda ni merasakan budaya tersebut dapat memeriahkan lagi suasana majlis perkahwinan mereka, mahupun pasangan pengantin ni sebenarnya menginginkan perkahwinan yang lebih unik dan berbeza mengikut trend semasa pada masa kini. Yang kedua ialah majlis resepsi. Majlis resepsi ni juga kalau kita tengok semakin popular dalam negara kita. Masyarakat di negara kita ni suka mengadakan majlis perkahwinan mereka dekat sebagai contoh dekat hotel mewah, di dalam taman serta dihadiri oleh orang tertentu sahaja, di atas kapal mewah, majlis persandingan dengan menaiki kuda dan sebagainya. Malah ada juga unsur barat yang semakin berleluasa
mempengaruhi anak muda pada masa kini, iaitu sebagai contohnya barisan anak perempuan kecil berpakaian seragam yang mengiringi mempelai sambil membawa bunga. Trend tu sebenarnya menyebabkan ramai pasangan muda pada hari ini menggunakan budaya tersebut dalam upacara perkahwinan mereka. Sebelum trend ini berleluasa di negara kita, unsur barat yang sentiasa dilakukan oleh pasangan muda ialah mencari bridesmaid dan groomsmen di hari perkahwinan mereka. Trend ini juga masih dilakukan oleh pasangan muda di hari perkahwinan mereka kerana pasangan muda ni berfikiran bahawa bridesmaid dan groomsmen ni dapat membantu atau menolong mereka di hari perkahwinan seperti makeup mahupun hairdo. Yang ketiga ialah parti bujang. Seperti kita lihat pada zaman kini, semakin ramai masyarakat di negara kita, khususnya golongan remaja lah pada masa kini, mengikut anjuran parti bujang sebelum perkahwinan. Benda ni berlakon sebab ada setengah masyarakat di negara kita kononnya mahu memberikan malam terakhir sebagai seorang bujang pada bakal pengantin yang akan melangsungkan rumah tangganya lah. Jadi mengikut sejarah bachelor party ni sebenarnya adalah sambutan oleh masyarakat Spartan dari kurun lama Greece. Tujuannya adalah untuk meraihkan bakal pengantin lelaki. Kemudian setelah digabungkan dengan tradisi bridal shower yang diamalkan oleh penduduk Belanda sekitar abad yang ke-16, maka wujudnya majlis bachelor party seperti yang diamalkan di negara sekarang lah. Malah di Malaysia sekarang pun kalau kita tengok tak asing lagi lah bagi pasangan muda pada masa kini yang ingin melangsungkan perkahwinan menggunakan konsep bachelor party ni lah. Benda ni berlaku juga disebabkan oleh pengaruh cerita dari negara barat yang memaparkan aktiviti sedemikian lah. Malah ada juga yang berpendapat bahawa mereka yang ingin mengadakan majlis ini adalah untuk menandakan ucapan selamat serta meraihkan perhubungan baik mereka sebagai sahabat, kerana apabila mereka ni dah kahwin, dah ada keluarga, jadi masa mereka akan lebih tertumpu untuk suami serta pembangunan kekeluargaan lah. Okey, yang terakhir ialah kad jemputan. Kad jemputan ataupun kad undangan majlis perkahwinan ni dapat ditafsirkan sebagai satu cara atau ajakan untuk hadir ke majlis perkahwinan bagi memeriahkan lagi majlis perkahwinan tersebut. Budaya ini sudah tentu menjadi satu adat bagi masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda lah. Pada hari ini, kad jemputan ni sebenarnya berfungsi sebagai salah satu alat komunikasi antara pengundang ataupun tuan rumah kepada orang yang dijemput hadir untuk hadir ke majlis perkahwinan tersebut lah. Selain itu juga masyarakat di negara kita ni suka menggunakan kad jemputan semasa hari perkahwinan kerana mereka rasa kad jemputan tu merupakan salah satu cara yang mudah dan juga cara yang senang untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Ada juga setengah masyarakat dekat negara kita ni anggap bahawa kad jemputan tu adalah sesuatu yang penting dan wajib untuk digunakan semasa majlis perkahwinan mereka kerana mereka merasa mudah untuk menghantar kad jemputan kepada kenalan yang jauh, memudahkan tetamu yang dijemput untuk menggunakan map sekiranya tidak jumpa rumah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kad undangan ni merupakan salah satu budaya barat yang masuk ke dalam adat perkahwinan masyarakat di negara kita pada masa kini. Terdapat 3 objektif yang hendak dicapai dalam kajian kami. Yang pertama, untuk mengetahui persamaan dan perbezaan antara adat rasam perkahwinan Melayu, Cina dan juga India, serta kepentingan dalam mengamalkan adat tersebut. Hasil dapatan kajian kami bahagikan kepada 3, iaitu mengikut kaum. Yang pertama, kaum Melayu, Cina dan juga India. Bagi kaum Melayu, mereka ialah kumpulan etnik yang terbesar di negara Malaysia. Kaum Melayu ni sangat mementingkan adat yang telah diamalkan sejak nenek moyang mereka, sehinggalah adat tersebut mereka masih mengamalkannya dan mereka pelihara sehingga ke hari ini. Ada juga peribahasa yang berbunyi biar mati anak, jangan mati adat. Jelas menunjukkan bahawa mereka ni
kaum Melayu sangat-sangat mementingkan adat sehingga ia boleh standing dengan nyawa. Just bahasa kiasan je lah. Bagi kaum Melayu ni, adat resam perkahwinannya kita bahagikan kepada 3 juga. Yang pertama, adat merisik dan meminang. Yang kedua, adat bertunang. Dan yang ketiga adalah adat persandingan. Adat merisik merupakan proses paling utama dalam adat resam perkahwinan bagi kaum Melayu. Apa tu adat merisik? Adat merisik ni sebenarnya dia adalah langkah yang bertujuan untuk mengetahui sama ada gadis yang akan dilamar atau dipinang tersebut dah berpunya ataupun belum. Kenapa? Sebab dalam agama Islam juga nak pinang seseorang yang sudah dimiliki sangatlah dilarang. Di peringkat merisik ini juga pihak lelaki boleh menyelidiki latar belakang, keturunan, paras rupa, harta, cara perempuan tu boleh berumah tangga, macam dia boleh jaga anak, boleh memasak, macam tu. Sebab ada sabda Rasulullah yang berbunyi seorang perempuan tu dikahwini berdasarkan 4 perkara. Rupa, harta, keturunan dan agamanya. Sebab apa? Sebab bila nanti kahwin, tak adalah unsur penipuan macam tengok gambar cantik je, tapi bila tengok depan-depan lah orang lain. Kan susah macam tu. Sebab itulah penting adanya adat merisik ni. Sebab tu dia zaman sekarang dia still pakai adat ni. Bila pihak lelaki tu dah tahu latar belakang perempuan tu, jadi langkah ni juga bolehlah nak menjamin kalau diorang jadi kahwin, perkahwinan diorang tu mungkin akan berkekalan sebab tak ada unsur penipuan. Selepas mereka kedua-dua pihak lelaki dan perempuan bersetuju untuk menerima lamaran tersebut daripada proses adat merisik dan meminang, mereka akan bertunang. Adat bertunang ni adalah satu adat di mana ibu bapa dan saudara terdekat pihak lelaki akan berkunjung ke rumah pihak perempuan dengan membawa hantaran selepas peminangan pihak lelaki kepada pihak perempuan tu diterima. Dalam peringkat pertunangan ini juga, setelah kedua-dua pihak lelaki dan juga perempuan bersetuju, maka satu tarikh pertunangan, wang dan juga dulang hantaran akan dibincangkan. Lazimnya pihak perempuan ni akan diberikan tempoh masa untuk mereka memberikan jawapan kepada pihak lelaki, sama ada dia nak terima ataupun tidak. Sebagai hantaran balas, pihak lelaki akan membawa hantaran kepada pihak perempuan. Biasanya hantaran diorang tu akan melebihi 2 hantaran daripada pihak perempuan. Contohnya kalau pihak perempuan tu bagi 5 hantaran, lelaki akan balas melebihi 2 daripada 5 tu. Contohnya macam kalau 5 dia balas dengan 7, kalau 7 dibalas dengan 9, kalau 9 dibalas dengan 11. Tapi hantaran ni tak adalah tetapkan berapa-berapa, sebab dia bergantung kepada kemampuan kedua-dua pihak tersebut yang mereka dah bincangkan dan tetapkan semasa proses nak menerima lamaran tu. Kebiasaannya dulang hantaran ni akan dibawa dalam bilangan yang ganjil sebab kepercayaan nenek moyang mereka kalau guna dulang hantaran tu dalam bilangan yang genap akan membawa kemudaratan kepada pada perkahwinan tersebut lah, macam tu. Acara kemuncak dalam adat bertunang ni adalah acara di mana wakil ataupun ibu pihak
lelaki akan menyarungkan cincin ke jari manis pihak perempuan. Tempoh pertunangan ni biasa diambil adalah dalam masa setahun. Macam tu nanti diorang terus kahwin. Biasanya setahun lah, dia jarang lah lebih daripada setahun. Biasa kaum Melayu ni akan ikat pertunangan tu dalam masa setahun. Sebagai acara penutup majlis, pihak lelaki akan dihidangkan dengan jamu selera yang disajikan oleh pihak perempuan. Seterusnya, adat persandingan bagi kaum Melayu. Untuk pengetahuan, adat persandingan merupakan proses terakhir dalam majlis perkahwinan kaum Melayu, di mana proses perkahwinan ini akan berlangsung di mana kedua-dua pengantin lelaki dan perempuan akan duduk bersama-sama di atas kerusi pelamin di majlis perkahwinan semasa majlis perkahwinan berlangsung. Kebiasaannya, tempat duduk majlis perkahwinan iaitu pelamin akan dihiasi mengikut seperti mana yang telah disepakati oleh kedua-dua belah pihak. Hal ini agar mereka dapat menikmati raja sehari dalam majlis perkahwinan mereka sebelum mereka melangsungkan kehidupan yang baru. Tujuan adat persandingan dilaksanakan adalah untuk mengumumkan ataupun menghebahkan status pasangan mempelai yang telah sah menjadi suami isteri. Hal ini adalah untuk mengelakkan sebarang fitnah ataupun kemusykilan yang akan bakal ditimbulkan oleh masyarakat setempat. Mak Andam juga bertanggungjawab menaikkan seri wajah pengantin perempuan. Perkara ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada pengantin perempuan dalam menampilkan diri sewaktu majlis perkahwinan berlangsung. Adat merenjes tepung tawar juga akan dilaksanakan semasa majlis perkahwinan berlangsung. Perkara ini dilaksanakan di mana ahli keluarga dan saudara mara kedua-dua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan melaksanakan adat merenjes tepung tawar di atas semasa pengantin lelaki dan perempuan duduk di atas kerusi pelamin. Kemudian setelah majlis diteruskan dengan adat merenjes tepung tawar, majlis juga diteruskan dengan sesi menjamu selera bagi kedua-dua belah pihak keluarga. Hal ini adalah untuk mendamaikan kedua-dua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan. Masyarakat Cina merupakan etnik kedua terbesar di Malaysia dan masyarakat Cina juga memiliki peringkat perkawinan mereka sendiri yang melambangkan budaya dan tradisi orang Cina. Bagi masyarakat Cina, terdapat dua bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh mereka. Antaranya ialah perkahwinan yang diatur oleh ibu bapa atau orang tengah yang dipanggil Moy Yin dan perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Urusan perkahwinan masyarakat Cina ini merangkumi peringkat merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Pertama sekali adalah adat merisik dan meminang. Selain daripada kaum Melayu, adat merisik dan meminang yang dilaksanakan oleh kaum Cina juga adalah bertujuan untuk mengetahui latar belakang keluarga gadis atau lelaki tersebut. Hal ini demikian kerana masyarakat Cina mengambil berat tentang nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku pasangan masing-masing. Pada peringkat merisik, mereka akan membincangkan perkara-perkara umum seperti latar belakang keluarga dan keturunan wanita tersebut kerana ia ingin memastikan status wanita tersebut adalah masih belum mempunyai. Pada peringkat ini, pihak lelaki akan memberikan sebentuk cincin belah rotan dan sekiranya pihak wanita itu bersetuju, satu tarikh peminangan akan ditetapkan. Cara peminang hanya akan dijalankan setelah kedua-dua pihak berpuas hati dengan latar belakang pasangan masing-masing. Kemudian, wakil yang dipilih untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan majlis perkahwinan akan berkunjung ke rumah pengantin perempuan. Ini biasanya berkenaan dengan mas kahwin, peruntukan meja dalam jamuan makan ataupun tarikh perkahwinan dan upacara untuk melangsungkan perkahwinan tersebut. Jadi pihak lelaki tidak akan tawar-menawar kerana bimbang akan menjatuhkan maruah pihak perempuan. Kemudian wakil tersebut akan memaklumkan semua ketetapan yang telah dipersetujui
kepada ibu bapa ataupun pihak lelaki. Antara salah satu upacara meminang juga adalah masyarakat Cina adalah masyarakat yang tidak menggunakan cincin pertunangan sewaktu ingin bertunang kerana ia merupakan persetujuan bertulis semenjak bakal pengantin tersebut kecil lagi atau semasa mereka masih bayi, di mana pertunangan itu kemudian dibuat secara wasiat. Seterusnya, untuk adat bertunang pula, bagi masyarakat Cina, hari pertunangan adalah berdasarkan kalender Cina kerana hari yang dipilih perlu bersesuaian dengan zodiak pasangan berkenaan. Mereka akan memilih tarikh pertunangan berpandukan sebuah buku iaitu Tong Su, hikmat tukang tilik yang akan digunakan untuk menetapkan tarikh pertunangan ataupun perkahwinan pasangan tersebut. Hal yang disebabkan oleh kepercayaan masyarakat Cina, mereka mempercayai bahawa pasangan pengantin tersebut akan ditimpa bencana dan perkahwinan mereka tidak akan tahan lama sekiranya upacara tersebut tidak diadakan mengikut kalender Cina. Dalam adat ini, suatu upacara bertukar cincin juga dilaksanakan di mana mereka akan menyarung cincin di jari manis kiri. Sebagai bukti persetujuan antara mereka, wanita tersebut akan menyerahkan sekeping kertas merah yang dipanggil Nyan Seng yang mengandungi nama, umur dan tarikh lahir bakal pengantin perempuan. Selepas pihak lelaki menerima Nyan Seng tersebut, mereka akan melakukan persediaan seperti memberi Nyan Seng dan maklumat tentang bakal isterinya kepada tukang tilik. Kemudian dari situ, tukang tilik itu akan menghitung hari dan masa yang sesuai berdasarkan kedua-dua Nyan Seng lalu mencatatnya pada selai kertas merah yang mengandungi peraturan-peraturan dan adat-adat yang perlu diikuti oleh pasangan tersebut yang dinamakan Nyik Kor. Jadi hantaran berupa sebentuk cincin emas, alat persalinan pakaian, kain dan wang tunai serta mas kahwin akan diberikan semasa upacara bertukar cincin ataupun pada hari lain seperti hari majlis perkahwinan tersebut yang diadakan di Pejabat Pendaftaran Perkahwinan. Yang terakhir ialah rumusan kajian. Seperti yang kita ketahui, perkahwinan ini merupakan salah satu naluri fitrah semula jadi manusia yang berpasangan. Selain itu juga, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai adat dan budaya yang dimiliki oleh pelbagai kaum. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum telah menyebabkan berlakunya perbezaan dan juga persamaan. Faktor perbezaan dari segi agama, bangsa dan juga adat resam telah menyebabkan adat perkahwinan antara kaum Melayu, Cina dan India berbeza dengan keunikan mereka yang tersendiri. Mengenali adat dan budaya tidak akan menjatuhkan sesama masyarakat, malah tidak menjadi satu kesalahan untuk kita mengenali dan mempelajari adat dan budaya tentang kaum lain. Dengan mengenali adat dan budaya tentang kaum Melayu, Cina dan India sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat di negara kita untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang keunikan adat dan budaya bagi setiap kaum. Saya akan teruskan dengan adat perkahwinan kaum India. Jadi adat yang pertama ialah adat merisik dan berkunjung ke rumah pengantin. Adat merisik yang dikenali sebagai adat untuk meninjau atau melihat bakal pengantin adalah adat yang amat sinonim dengan masyarakat Melayu, Cina dan begitu juga dengan masyarakat India. Dalam erti kata lain, meninjau keadaan bakal pengantin bertujuan untuk memastikan status ekonomi dan sosial, keadaan fizikal, rupa paras dan hati budi si gadis serta berkenalan dengan sifat serta kemahiran yang dimiliki olehnya. Kebiasaannya, peringkat merisik ini dikendalikan oleh ibu bapa si teruna yang lebih berpengalaman dalam menilai seseorang yang baik untuk dijadikan sebagai pasangan hidup bagi pihak anaknya. Selalunya, maklumat-maklumat ini diperolehi secara langsung dari pihak yang terlibat dan juga secara tidak langsung menerusi sahabat dan saudara mara. Ada kalanya, terdapat orang tengah yang dipanggil tirumah taraga atau akan membantu dalam kerja-kerja merisik. Selepas merisik, bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan bagi tujuan untuk melihat sendiri gadis pilihannya secara langsung yang disebut sebagai pen patel. Pada waktu ini, kunjungan wakil pihak lelaki yang datang adalah dalam jumlah yang ganjil dengan membawa buah tangan seperti kelapa, sirih pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-bunyian dari alat muzik serta serbuk kumkum. Barang-barang ini dibawa sebagai tanda hormat kedatangan mereka atas niat yang baik dan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Buah tangan ini perlu diterima sekiranya pihak pengantin perempuan bersetuju untuk mengikat janji
atau dipanggil sebagai nicayam. Namun barang hantaran ini wajib dipulangkan semula jika sebaliknya. Kemudian wakil pihak perempuan akan membalas kunjungan ini bagi tujuan yang sama tanpa kehadiran si pengantin perempuan itu sendiri. Diteruskan lagi dengan adab kahwinan kaum India yang kedua, iaitu adab mikat janji. Adab mikat janji atau nicayam ini dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak hasil daripada kunjungan tersebut. Bakal pengantin lelaki kemudian akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengahwini bakal pengantin perempuan. Dan seterusnya, perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada kedua-dua pihak keluarga dan orang ramai. Sebagai tanda ikatan, suatu upacara penukaran sirih pinang antara kedua-dua pengantin yang dinamakan sebagai tambulan maruta akan diadakan. Setelah upacara ini selesai, mereka akan mengumumkan tarikh sebenar hari perkahwinan serta perbelanjaan kahwinan, termasuklah kos catering, kad jemputan kahwin dan lain-lain. Kemudian, suatu upacara nicayam akan dilakukan dan lazimnya ia akan dijalankan dengan bertukar-tukar kalungan bunga. Proses pembatalan perjanjian akan berlaku apabila salah satu pihak tidak mahu berkahwin atau meneruskan dengan alasan dan sebab yang munasabah. Apabila pertunangan tersebut hendak dibatalkan, pihak lelaki harus membayar ganti rugi kepada pihak perempuan dan harus memulangkan kembali hantaran yang telah diberikan kepada mereka. Seterusnya adab parizam. Adab parizam terbahagi kepada dua, iaitu parizam biasa atau udan parizam. Parizam biasa adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal daripada hari perkahwinan, manakala udan parizam adalah pemberian hadiah yang dilakukan pada hari yang sama di sebelah pagi sebelum perkahwinan dilangsungkan. Dalam masyarakat India, parizam umpama sebuah majlis pertunangan. Adab pemberian parizam akan diadakan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak pengantin. Pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil. Hantaran ini perlu disediakan oleh wanita yang sudah bersuami sahaja dan mereka dipanggil sebagai cumanggali. Parizam akan dibawa ke rumah pengantin perempuan yang diketuai oleh bakal pengantin lelaki dengan memakai pakaian tradisional masyarakat India. Pada masa yang sama, alat muzik tradisional seperti nataswaram dan milam akan dimainkan. Pihak perempuan akan menyediakan buyung yang dikenali sebagai purana kumbum yang diletakkan di ruang tamu. Lampu minyak dipanggil sebagai kutu vilaku diletakkan bersebelahan purana kumbum sebagai menunjukkan kurniaan Tuhan. Bagi memulakan adat tersebut, upacara sembahyang akan dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, bapa pengantin perempuan akan membawa parizam yang mengandungi sari dan diberikan kepada anaknya. Pada masa yang sama, pengantin perempuan akan menulis sesuatu dengan menggunakan kunyit sebagai meminta restu daripada Tuhan. Setelah itu, barulah pihak lelaki dan jemputan lain boleh melihat purana kumbum dengan lebih dekat lagi. Pada hari tersebut, bakal pengantin perempuan memakai sari parizam dan dipimpin keluar oleh seorang wanita lain ke ruang tamu. Pada masa ini, beberapa orang saudara mara boleh mengalungkan kalungan bunga pada bakal pengantin perempuan. Ini dikenali sebagai orai malai atau kalungan tunggal. Pengiring akan memberi kad jemputan kepada kedua-dua pihak pengantin. Upacara perkahwinan. Bagi kaum India, tirumanan bermaksud penyatuan atau ikatan suci melalui perkahwinan antara pasangan suami isteri agar kekal hingga ke akhir hayat. Terdapat 3 jenis perkahwinan dalam masyarakat India, iaitu Vaitika Tirumanam, Tamil Tirumanam dan Dia Tirumanam, yang mana perkahwinan ini dijalankan adalah berlandaskan aspek suku kaum. Majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara nicayam, iaitu ikat janji dengan memberi hadiah seperti pakaian dan lain-lain. Kad undangan disapu dengan air kunyit dan dibawa ke kuil dalam jumlah yang ganjil sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Upacara kanggenam iaitu menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu dengan serpuk kunyit selama 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh seorang pedanda
dan tugas perdana adalah untuk berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga ke hari tua. Penanda akan menabur 9 jenis pijirin setelah selesai acara menyarung cincin. Pengantin lelaki akan mengalungkan tali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan sehingga ke paras dada. Kedua mempelai kemudiannya akan memberi hormat kepada ibu bapa atau mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Antara adat yang dilakukan untuk menghormati dan mendapat restu termasuklah menyerah sebiji kelapa yang dilubangkan pada bahagian atasnya, menuang air susu ke dalamnya, memberi sirih, mencium tapak kaki ibu bapa atau membasuh kaki ibu bapa, memberi hadiah roti kepada bapa mertua serta sari kepada ibu mertua dan juga wang. Biasanya pasangan pengantin akan bertukar-tukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minuman air susu bercampur pisang di dalam sebiji gelas. Upacara ini menandakan pasangan ini telah sah ataupun secara rasminya telah menjadi suami isteri. Ketiga-tiga kaum di Malaysia mempunyai amalan adat resam perkahwinan yang unik dan berbeza-beza. Namun, terdapat beberapa persamaan antara mereka. Antara persamaan tersebut adalah dari segi hantaran, upacara pertunangan dan upacara persandingan. Pertama sekali, dari segi hantaran. Hantaran adalah hadiah yang diberikan oleh pihak lelaki kepada pihak perempuan semasa upacara pertunangan dan persandingan. Hantaran ini biasanya terdiri daripada emas, wang tunai, pakaian dan barangan keperluan harian. Walaupun terdapat perbezaan dalam nilai hantaran antara ketiga-tiga kaum, namun konsepnya adalah sama, iaitu sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Yang kedua, kita boleh lihat dari segi upacara pertunangan pula. Upacara pertunangan adalah antara upacara penting dalam adat perkahwinan di Malaysia. Pada hari pertunangan, keluarga lelaki akan menyerahkan hantaran kepada pihak keluarga perempuan sebagai tanda persetujuan untuk melangsungkan perkahwinan. Upacara pertunangan ini juga melibatkan majlis makan-makan dan doa selamat. Walaupun terdapat perbezaan dalam cara pelaksanaannya antara ketiga-tiga kaum, namun tujuannya adalah sama, iaitu untuk memulakan proses persiapan perkahwinan. Yang ketiga, upacara persandingan juga adalah antara salah satu persamaan yang terdapat pada persamaan dalam adat perkahwinan. Upacara persandingan adalah upacara puncak dalam adat perkahwinan di Malaysia. Pada hari ini, pengantin lelaki dan perempuan akan dipertemukan dan dinikahkan secara sah. Upacara persandingan ini juga melibatkan majlis makan-makan, tarian dan hiburan. Walaupun terdapat perbezaan dalam cara pelaksanaannya antara ketiga-tiga kaum, namun tujuannya adalah sama, iaitu untuk merayakan perkahwinan dan mengukuhkan hubungan antara dua keluarga. Antara perbezaan yang dapat dikenal pasti dalam adat resam perkahwinan mengikut kaum ni ialah yang pertama ialah daripada segi cara perkahwinan tu dijalankan. Bagi kaum Melayu, akad ataupun kita sebut sebagai ijab kabul adalah satu tanda bahawa ikatan perkahwinan tersebut adalah sah di sisi agama dan juga undang-undang, dengan bersaksikan oleh wali dan juga wakil daripada pihak perempuan. Tanpa akad tersebut, iaitu bukti, perkahwinan antara lelaki dan juga perempuan itu dianggap tidak sah, dan hubungan yang terjalin antara mereka sepanjang tempoh tu adalah dikira sebagai perbuatan maksiat. Selepas lafaz ijab kabul yang diucapkan oleh seorang suami, suami ni akan memberikan mas kahwin kepada pihak isteri lah. Dan juga ada satu upacara bersalam-salaman antara pengantin lelaki dan perempuan yang sudah sah sebagai upacara pembatalan air sembahyang.
Ikatan perkahwinan kaum Cina pula hanya akan termeterai apabila kedua-dua pasangan pengantin iaitu lelaki dan juga perempuan ni akan menandatangani sebuah buku iaitu dipanggil buku daftar perkahwinan. Lepas mereka dah tanda tangani buku tersebut, akan ada satu upacara ataupun tradisi dalam masyarakat Cina iaitu tradisi minum teh. Sebab menurut kepercayaan masyarakat Cina, tradisi ini mampu membina dan mewujudkan hubungan yang bahagia dan mesra antara kedua-dua buah keluarga pihak lelaki dan juga pihak perempuan. Akhir sekali, pasangan pengantin ni akan menandatangani 2 pucuk surat iaitu Kit Fu Ching Su di hadapan beberapa orang saksi sebagai bukti kalau mereka itu dah berkahwin. Bagi pasangan pengantin yang berbangsa India, mereka akan mengelilingi satu mimbar yang dinamakan Manawarai, iaitu mimbar yang dengan mengikut arah jam sebagai tanda mereka mohon restu daripada dewa mereka, dipanggil Dewa Ganesha. Kemudian pengantin lelaki dan juga perempuan akan menyarungkan tali dan juga cincin kepada satu sama lain. Bagi kaum Melayu, warna putih adalah warna utama masyarakat Melayu sebagai simbol kesucian bagi sebuah hubungan yang halal. Kain songket sentiasa menjadi pilihan utama bagi pasangan pengantin untuk dijadikan sebagai baju kurung, baju kebaya, terutama bagi mempelai wanita. Manakala kalau pengantin lelaki pula akan menggayakan baju Melayu cekak musang dengan makai keris dan juga tanjak ataupun tengkorak dekat atas kepala. Seperti yang kita ketahui, warna merah merupakan warna rasmi bagi kaum Cina sebab mereka percaya bahawa warna merah tu dapat menggambarkan nasib yang baik ataupun membawa keberuntungan, ataupun kalau kita selalu dengar warna merah tu adalah warna Ong. Selain warna merah juga dapat menunjukkan kemewahan bagi kaum Cina. Pakaian kaum Cina ni ada yang dalam bentuk jubah ataupun cheongsam, yang pakaian dia ni akan disulam dengan benang, sama ada benang emas ataupun perak, untuk membentuk binatang sama ada naga ataupun burung fonik. Malahan juga kain berwarna merah akan dipakai oleh pengantin perempuan untuk menutupi mukanya semasa ataupun sepanjang majlis perkahwinan mereka tu berlangsung. Bagi pasangan berbangsa India pula, kebiasaannya mereka akan pakai sari yang diperbuat daripada kain sutera, dan juga kain sutera tu akan dipenuhi dengan corak dan sulaman yang warna emas ataupun merah, dengan dia akan selempangkan ataupun nyilitkan dekat badan. Serta kaum India ni disuka pakai barang perhiasan dekat macam gelang, rantai, subang, tindik hidung tu, lepas tu gelang kaki. Kebiasaannya barang perhiasan tu sebenarnya adalah turun-temurun daripada dia punya nenek moyang lah. Lepas tu dia pakai balik macam daripada atuk nenek moyang, lepas tu turun kepada cucu, cicit, sampai ke beberapa keturunan. Lepas tu manakala itu untuk pasangan, untuk pengantin perempuan India. Kalau lelaki pula dia cuma akan pakai kurta ataupun dhoti.
Cadangan penyelesaian pertama adalah peranan ibu bapa dalam memberi didikan kepada anak sejak daripada kecil. Seperti yang kita tahu, mengikut peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ia telah menjelaskan betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Contohnya, semasa menyertai perkahwinan saudara mara yang berunsur tradisional, ibu bapa boleh mengambil kesempatan untuk memberitahu anak-anak tentang keunikan dan kepentingan mengekalkan amalan tradisional dalam majlis perkahwinan. Seterusnya, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mengajak ataupun menyuruh anak-anak mereka untuk menghadiri majlis perkahwinan yang diadakan sama ada dalam kalangan keluarga ataupun jiran ataupun sahabat-sahabat yang lain. Hal ini demikian, anak-anak terutamanya remaja pada masa kini sudah tidak tertarik untuk menghadiri ataupun mengikuti ibu bapa mereka untuk ke majlis perkahwinan kerana berasa janggal, bosan ataupun tidak seronok. Ini kerana acap kali ibu bapa tidak mengambil kisah tentang anak-anak yang tidak menghadiri majlis perkahwinan. Oleh itu, apabila anak-anak sudah meningkat dewasa, mereka sudah tidak tertarik untuk menghadiri ke majlis perkahwinan yang diadakan maupun dekat ataupun jauh. Selain itu, ibu bapa juga merupakan tunjang bagi anak-anak untuk mendalami adat resam kaum Melayu maupun kaum lain yang terdapat di negara kita tanpa rasa segan silu, kerana ia dapat menambahkan ilmu pengetahuan dalam diri mereka tentang kepelbagaian adat resam yang ada di negara Malaysia. Ibu bapa juga dapat membantu dalam memberi sokongan kepada anak-anak dengan memberikan mereka memakai baju tradisional seperti baju kaum Melayu, kaum India, kaum Cina. Ini dapat menyemai lagi jiwa mereka untuk mengetahui adat-adat resam lain, bukan sahaja adat resam kaum Melayu. Bukan itu saja, ibu bapa dapat memberikan sokongan dengan membelikan buku-buku tentang tradisional ataupun adat resam untuk menarik minat anak-anak mereka untuk mempelajari ataupun menambah ilmu pengetahuan tentang adat resam yang ada di Malaysia ini. Cadangan penyelesaian yang kedua iaitu pihak Kementerian dan Komunikasi perlulah saling berganding bahu dalam menyebarkan budaya dan adat resam pelbagai kaum melalui radio, televisyen dan sebagainya. Hal ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang keberadaan dan kewujudan tentang budaya dan adat resam yang pelbagai di dalam negara kita. Apabila pihak kerajaan menyalurkan maklumat tentang budaya dan adat resam melalui siaran radio ataupun iklan melalui televisyen, ini akan dapat menarik minat masyarakat terutamanya golongan muda tentang adat perkahwinan yang berada di dalam Malaysia. Dengan menggunakan medium radio dan televisyen, ini akan dapat memberikan sepenuh perhatian kepada masyarakat untuk mengambil tahu tentang adat perkahwinan yang pelbagai kaum di negara kita. Dengan ini, mereka akan mempunyai sifat ingin tahu tentang budaya dan adat resam pelbagai kaum di negara kita. Terutamanya apabila siaran radio dan televisyen merupakan salah satu platform yang sering kali digunakan oleh masyarakat, terutamanya golongan belia. Hal ini akan mudah untuk menarik minat mereka untuk mengambil tahu tentang pengetahuan adat perkahwinan pelbagai kaum di negara kita. Oleh itu, dengan menggunakan kaedah ini akan dapat meningkatkan tahap kesedaran dan pendidikan dalam kalangan masyarakat, terutamanya tentang adat perkahwinan yang berlaku di zaman sekarang. Oleh itu, mereka juga boleh mengamalkan adat perkahwinan setiap kaum berdasarkan apa yang mereka pelajari. Cadangan penyelesaian yang ketiga adalah melalui kempen ataupun expo. Pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam mengekalkan amalan dan adat-adat tradisional dalam upacara perkahwinan yang terdapat di negara Malaysia. Antaranya ialah pihak kerajaan perlu mengadakan kempen ataupun expo yang berkenaan dari masa ke semasa bagi menarik minat masyarakat muda di negara kita.
dalam kempen atau expo tersebut harus mempamerkan kepentingan mengekalkan adat-adat perkahwinan tradisional sama ada terdiri daripada golongan Melayu, Cina, India dan lain-lain. Sebagai contoh, pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memainkan peranan penting dalam mendedahkan adat-adat resam yang terdapat di negara kita dengan mengadakan kempen seperti marilah kekalkan adat resam negara di setiap sekolah sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Hal ini demikian kerana apabila kerajaan mengadakan kempen seperti itu di setiap sekolah, ia dapat membantu para pelajar untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang adat-adat resam yang terdapat di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar pada masa kini kurangnya pendedahan tentang adat-adat resam dan hampir beberapa peratus sahaja para pelajar sekarang yang mengambil berat dan mengetahui tentang adat-adat resam dan adat perkahwinan tradisional yang terdapat di negara Malaysia. Selain itu, pihak kerajaan dari segi pendidikan iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia juga boleh menggalakkan sekolah untuk mengadakan program-program bagi memperkenalkan adat-adat resam kepada murid sekolah supaya dapat menarik minat para pelajar untuk mengetahui tentang adat-adat yang terdapat di negara kita dengan memperkenalkan silibus baru di dalam mata pelajaran bahasa Melayu, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sebagainya bagi mempertingkatkan ilmu pengetahuan dalam diri murid di sekolah pada masa kini. Seterusnya, pihak kerajaan boleh mengekalkan budaya adat resam yang terdapat di negara kita dengan bekerjasama antara pihak luar dalam mengadakan expo di setiap negeri ataupun negara. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh berganding bahu dengan pihak luar dalam mengadakan expo seperti festival adat kebudayaan pada setiap tahun. Pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan agensi luar dalam menjayakan expo tersebut. Dalam expo tersebut, pihak kerajaan perlu memperkenalkan kepada masyarakat di negara kita tentang budaya dan adat resam kepada orang ramai, sama ada di luar ataupun di dalam Malaysia. Ini lebih jelas dapat dilihat apabila expo yang dilaksanakan itu perlulah berkonsepkan budaya dan adat-adat tradisional yang terdapat di negara Malaysia. Dengan berbuat demikian, masyarakat di negara kita ataupun di luar negara akan tertarik dan ingin mengetahui tentang lebih mendalam tentang adat dan budaya yang masih wujud sehingga kini. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan pertunjukan ataupun pertandingan pakaian adat resam tradisional yang terdapat di negara Malaysia sebagai salah satu langkah untuk menarik perhatian masyarakat untuk menghadirkan diri ke expo yang dianjurkan. Oleh itu, masyarakat akan lebih mengetahui dan sedar betapa banyaknya budaya dan adat resam yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Kempen atau expo yang akan dilakukan haruslah dibuat secara berterusan supaya tidak jadi seperti hangat-hangat tahi ayam sahaja supaya ianya tidak lagi dilupakan oleh orang ramai. Yang terakhir ialah rumusan kajian. Seperti yang kita ketahui, perkahwinan ini merupakan salah satu naluri fitrah semula jadi manusia yang berpasangan. Selain itu juga, negara Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan pelbagai adat dan budaya yang dimiliki oleh pelbagai kaum. Masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum telah menyebabkan berlakunya perbezaan dan juga persamaan. Faktor perbezaan dari segi agama, bangsa dan juga adat resam telah menyebabkan adat perkahwinan antara kaum Melayu, Cina dan India berbeza dengan keunikan mereka yang tersendiri. Mengenali adat dan budaya tidak akan menjatuhkan sesama masyarakat, malah tidak menjadi satu kesalahan untuk kita mengenali dan mempelajari adat dan budaya tentang kaum lain. Dengan mengenali adat dan budaya tentang kaum Melayu, Cina dan India sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat di negara kita untuk mengenali dengan lebih mendalam tentang keunikan adat dan budaya bagi setiap kaum.